Saya ingin baca satu peruntukan yang menunjuk bahawa kita tidak patuh kepada undang-undang negara. Undang-Undang 48, perkara I1I. Tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika dia adalah dan telah didapati atau diisytiharkan tidak sempurna akal, atau dia seorang bankrupt, atau dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan, atau setelah dinamakan untuk pemilikan di mana-mana satu majlis parlimen atau Dewan Undangan Negeri, dan dia telah disabitkan atas satu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di persekutuan ataupun sebelum Hari Malaysia dan lain, dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan dia tidak mendapat pengampunan bebas. Jadi ini peruntukan dalam perlembagaan. Tetapi kita dapati orang yang telah didapati salah dan tidak ditakluk kepada undang-undang ini masih ada dalam dewan ini. Sepatutnya walaupun dia membuat appeal, tetapi mahkamah setakat ini menyatakan bahawa dia salah, dan mahkamah appeal juga berkata dia salah, tetapi dia masih berada dalam dewan ini. Yang mana ini menunjuk bahawa kita tidak patuh kepada the letter and the spirit undang-undang ini dibuat. Punanya kerana dia membuat appeal. Sebelum appeal itu selesai, dia masih bersalah. Sehinggalah appeal kata dia tidak bersalah. Jadi nampak kita tidak patuh kepada perlembagaan negara pun. Dan sekarang kita akan pindah undang-undang negara, perlembagaan negara, kerana ada keadaan yang mana setelah rakyat memilih kerajaan dengan kerana tindakan beberapa orang lompat daripada parti kerajaan kepada parti lawan, kerajaan yang dipilih oleh rakyat tidak lagi menjadi kerajaan. Ini menentukan, ini bermakna bahawa tidak ada demokrasi dalam negara kita. Kerana orang yang kalah menang, orang yang menang kalah. Sebab itu pindaan perlu dilakukan. Dan tujuan pindaan ini saya percaya ialah supaya tidak akan berlaku lagi yang mana kerajaan yang dipilih oleh rakyat tidak lagi berkuasa. Mereka kali ini kita dapati kerajaan yang dipilih oleh rakyat ini tidak berkuasa kerana lompatan daripada parti kerajaan kepada parti lawan, supaya parti kerajaan hilang majoritinya dan tidak lagi dapat menjadi kerajaan. Sebab itu lompatan seperti ini perlu ditegah. Saya ucap terima kasih kepada kerajaan kerana akhirnya kerajaan mengupakan usul ini supaya pihak Dewan dapat membahas dan membuat keputusan. Sudah tentu kalau kita tidak ada pemilihan, tidak ada acara lompatan ini, hari ini
yang ada di sebelah sini masih lagi jadi kerajaan. Dan kalau parti mana juga yang menang, apabila ada lompatan, mereka tidak akan jadi kerajaan juga. Sebab itu pindaan ini bukanlah untuk parti lawan hari ini saja, tetapi untuk parti yang menang di masa-masa hadapan. Lompatan perlu ditegak. Tetapi ada kalanya yang perlu kita ada lompatan. Kerana dalam pilihan raya tidak ada satu parti pun yang mendapat lebih daripada 50% kursi supaya dapat mendirikan kerajaan. Yang ada ialah parti-parti yang kurang daripada 50%. Dan dalam keadaan itu, kalau ditubuh juga satu kerajaan minoriti, apabila datang ke Dewan boleh menjatuhkan kerajaan minoriti itu dengan hanya mengundi tidak percaya kepada parti yang dijadikan kerajaan. Dalam keadaan itu, kita boleh ada pilihan raya sekali lagi, tetapi itu juga tidak akan menentukan. Sebab itu ada perlunya lompatan dibenar supaya jumlah ahli cukup untuk menjadi kerajaan with majority. Tetapi kalau kita tegak ke semua lompatan, maka tak dapatlah kita ada satu kerajaan yang berwibawa. Sebaliknya, pilihan raya perlu diadakan. Untuk mengelak daripada itu, saya percaya bahawa kalau lompatan itu dilakukan oleh seluruh parti, masuk dalam parti mana-mana parti yang tak cukup bilang, tetapi dengan syarat lompatan itu dibuat dengan persetujuan parti mengikut undang-undang parti, iaitu dibuat di peringkat kuasa tertinggi dalam parti, maka seluruh parti itu memutus untuk masuk bekerjasama dalam satu gabungan dengan parti yang kalah. Kalau dengan itu akan terdapat majoriti, maka lompatan itu taklah membawa kepada kehilangan kursi. Iaitu ke sebuah parti pindah. Tak ada tindakan untuk melucutkan jawatan mereka sebagai wakil rakyat. Ya, saya percaya ini dapat dipersetujui. Kalau tidak, kalau kita akan hadapi masalah. Yang ditegah ialah apabila sesuatu orang yang lompat masuk tanpa kelulusan oleh parti dan tidak disokong oleh parti. Kalau orang itu lompat masuk parti menang, mana-mana parti, dia akan hilang kursinya. Itu yang sepatutnya berlaku. 1-2 orang ataupun 3 orang boleh menjatuhkan parti apabila bilangan yang diperlukan tidak ramai. Seperti yang berlaku baru-baru ini, yang mana sebilangan daripada wakil rakyat parti kerajaan telah lompat masuk parti lawan dan menjatuhkan kerajaan, dan parti lawan dapat mendirikan kerajaan. Perkara ini patut dijelaskan dengan cukup jelas bahawa ini melibat tindakan yang tidak diizinkan oleh parti seluruhnya, dan juga dengan kerana dorongan jawatan ataupun keuangan yang akan diberi kepada mereka yang sanggup melompat. Itu perkara yang patut kita beri perhatian, dan saya harap usul ini dapat sokongan 2/3, kerana kita perlu tentukan
segala peruntukan dalam usul ini ditimbang dan dilulus oleh Dewan ini supaya tidak akan lagi terjadi keadaan yang mana kerajaan yang dipilih oleh rakyat ditolak, sebaliknya yang ditolak oleh rakyat menjadi kerajaan. Itu adalah satu perkara yang penting. Kita perlu hormati undang-undang negara dan aturan-peraturan Dewan supaya kita tidak dengan sewenang-wenangnya mengenepikan daripada segi amalan. Kerana tidak ada dalam peruntukan perlembagaan umpamanya bahawa kalau sesuatu kes itu diapil, maka dia masih lagi terus jadi boleh jadi wakil rakyat. Sebaliknya, apabila mana-mana mahkamah mendapati seseorang itu bersalah, dia bersalah sehingga dia menang apil. Jadi kalau dia bersalah, dia perlu jalankan hukuman yang dikenakan kepada dirinya. Saya sekali lagi ingin ucap terima kasih kepada kerajaan kerana mengemukakan usul ini, dan saya harap dengan perbahasan yang akan diadakan kita akan dapat satu undang-undang yang mencegah perbuatan beberapa orang menaik dan menjatuhkan kerajaan sesuka hati mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Dipersilakan.